Bila sebut tentang taqarrub, tuan-tuan, ibadat ni satu benda yang Allah sendiri minta kita laksanakan demikian. Dan bila buat ibadah ni, bila kata nak taqarrub tadi, tak ada pun satu ibadah ataupun tak boleh kita nak kata benda tu, walaupun kita buat tu macam ibadah sekalipun, benda tu makin jauh kita dengan Allah. Mana mungkin kita nak kata benda tu sebagai ibadah? Aku buat benda ni kan, rasa makin jauh, makin jauh, makin jauh, bukan makin dekat. Logik tak? Di mana logiknya bila kita buat satu yang kita katakan ibadah, Allah tu rasa makin jauh dengan kita. Bukan rasa makin hampir, bukan rasa makin dekat, bukan rasa makin malu, bukan rasa makin takut. Ibadah-ibadah yang sebenar dikategorikan ibadah ni nak memendekkan jarak hak jauh Allah dengan hamba dia tu makin dekat. Nak suruh kita rasa makin kita ni dekat dengan Allah, makin diperhatikan oleh Allah. Kita ambil konsep dekat ni, siapa tak mau dekat, tuan-tuan? Lebih-lebih lagi dekat dengan Allah. Dekat ni dia ada kaitan dengan urusan harian kehidupan manusia. Bila kata sebut dekat, seorang bapa dia rasa nak dekat dengan anak-anak dia. Seorang ibu dia rasa seronok, hati dia gembira, hati dia happy bila dekat dengan anak-anak. Suami gembira bila dekat dengan isteri dia. Isteri gembira bila dekat dengan apa? Dengan pasangan dia. Tok gembira dekat dengan cucu, nenek gembira dekat dengan cucu, saudara-saudara gembira dekat dengan cucu, jiran-jiran gembira dekat dengan jiran yang lain. Konteks dekat ni begitu sinonim dengan diri manusia. Tak mau jauh-jauh. Tengok sahabat-sahabat kita berkemungkinan kerana tempat kerja. Suami dia kerja Pulau Pinang, isteri kena kerja dekat Johor. Bagaimana dia rasa? Kalau boleh tu, kalau boleh nak dekat ke nak jauh? Kalau boleh nak dekat. Semua nak dekat. Tu konsep hubungan sesama manusia. Bagaimana pula tentang sesuatu yang boleh menjadi pilihan bagi manusia? Lagilah nak dekat. Kalau boleh tempat kerja, nak dekat dengan rumah. Kau ustaz nak jauh tak? Tanya siapa-siapa pun tempat kerja lagu mana? Kalau boleh belah tu je tempat kerja. Sekolah anak-anak, sekolah anak-anak belakang tu je kalau boleh. Pasar raya belah tu, kedai belah tu, pejabat kerajaan belah ni. Kita rasa nak semua yang dekat-dekat. Semua tak mau yang jauh-jauh. Begitu juga dengan unsur-unsur yang lain yang kita panggil sebagai abstrak. Benda yang tak boleh rasa, benda yang tak boleh pegang. Biasanya orang akan dekat dan hampir dengan manusia lain yang mempunyai ideologi, yang mempunyai pemikiran, yang mempunyai kecenderungan sama seperti dia. Dia nak dekat dengan orang macam tu. Kita katakanlah adanya dua aliran. Satu aliran A, satu aliran B. Hak aliran A ni dia duk perhati, mempunyai kedekatan, kecenderungan dia, berfikir lebih kurang macam aku, cara ni lebih kurang macam aku, ideologi lebih kurang macam aku. Tapi hak aliran B ni tak macam ni. Biasa dia akan mudah dekat dan berkawan dengan A ke B. Biasanya hak sama dengan dia akan cenderung hak sama dengan dia. Mudah dia nak bersefahaman, mudah dia nak berbicara. Bila tidak ada kecenderungan dari sudut pro dan kontra, biasa akan cepat bergaduh dan berbalak. Begitulah manusia ni, unsur-unsur kedekatan. Baik, begitulah juga dengan ibadah puasa ataupun lebih umum ibadah-ibadah yang lain. Tiada bukan Allah Subhanahu wa ta'ala nak suruh kita ni makin dekati dia. Dan jangan pula kita ni buat perangai, buat sesuatu perkara yang makin menjauhkan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhirlah saya kira yang saya nak sebut, iaitu tentang suasana kita berpuasa tahun ini. Boleh dikatakan hampir sama 2 tahun berturut-turut ni kita berpuasa dalam musim apa? Bukan musim tengkujuh, bukan musim mangga perlis, mangga apa? Harum manis dah. Musim Covid. Jadi kita bermula puasa musim Covid ni tahun lepas. Mari pula tahun ni masih lagi dalam musibah dan ujian Covid. Tidak sebagaimana kita berpuasa tahun-tahun sebelum ini.
Jadi semestinya ada perbezaan-perbezaan tertentu yang kita kena ikuti, yang kita kena patuhi demi menjamin kemaslahatan bersama. Jadi saya nak buat beberapa analogi tentang apa yang kita lalui sepanjang musim ujian ataupun musibah COVID ni menimpa, untuk dikaitkan dengan bulan Ramadan. Antaranya ialah, tuan-tuan, bila kita kata sebut tentang COVID, bila musim COVID ni mai dengan peraturan-peraturan tertentu, dengan disiplin-disiplin tertentu, dengan penjarakan tertentu, dengan arahan tertentu, dalam kepala kita ni macam-macam dah. Apa yang macam-macam dalam kepala kita? Benda-benda yang mempunyai kaitan dengan apa yang disebut COVID-19. Dalam kepala kita ni kita isi pengetahuan, kita isi maklumat. Bila kata COVID, COVID ni menatang apa? COVID ni apa benda? Apa dia bahaya COVID? Apa dia mudarat COVID? Kita baca, kita hadam, kita faham betul-betul. Dan kita kenal istilah-istilah yang disebut PKP. Menatang apa PKP ni? Kita istilahkan PKPB. Menatang apa PKPB ni? Jadi dalam PKP pula kita baca satu-satu peraturan dan standard dia. Yang ni boleh dibuat. Kalau PKP hak ni boleh buat. Kalau hak ni tak boleh buat. Kalau hak ni boleh buat. Kalau hak ni tak boleh buat. Mari hak PKPB pula, hak ni boleh buat, hak ni tak boleh buat. Hak boleh buat tu tak apalah, tak ada jadi apa sebab boleh buat. Tapi hak tak boleh buat, dia bukan berhenti setakat tak boleh buat. Kalau aku buat juga 1,000 ni. Kalau aku buat juga 10,000 ni. Kalau aku buat juga gelang pink ni. Kalau aku buat juga masuk jail ni. Kita baca, kita faham betul-betul. Sebab memikirkan apa, tuan-tuan? Di sini saya nak tarik tentang kebiasaan tersebut dengan apa yang kita dah tinggalkan sejak lama. Bila COVID ni kita nak kena baca, kita nak kena faham, kita nak kena tahu. Sebab apa kena tahu? Takut terjebak dengan benda tadi. Kita terlanggar benda-benda yang menjadi tegahan kerajaan pada waktu tu. Benda-benda yang boleh melanggar standard ataupun SOP waktu tu. Akibatnya macam-macam kita nak kena. Jadi kita pandai menimbang tara ataupun bimbang. Kalau aku buat macam ni baru atas dunia ni, tuan-tuan. 1,000 ni rugi ni. Ni atas dunia, tuan-tuan. 10,000 ni besar ni bagi orang miskin macam kami, sederhana macam kami. Ni COVID ni kena masuk jail. Jarang keluarga aku nak masuk jail. Keluarga aku kalau masuk jail pun tetap orang, gergaji orang, takik orang. Ni tak ada apa-apa, kena langgak saja boleh masuk jail. Macam-macam. Tapi adakah kita buat benda yang sama terhadap syariat dan hukum-hukum Allah sebelum ni? Maksudnya macam tadi, kita tentang hukum Allah, tentang syariat Allah, kita nak bagi kita faham betul-betul. Sebagaimana kita faham pada musim COVID, benda tu boleh, benda tu tak boleh. Di luar musim COVID sebelum ni kita belajar betul-betul tak tentang Quran, kita belajar betul-betul tak tentang hadis, kita belajar betul-betul tak tentang syariat Allah, kita belajar betul-betul tak apa yang menjadi kebolehan di sisi Allah dan apa yang menjadi larangan dan tegahan di sisi Allah. Bukan setakat tahu, biar benda tu mendarah daging, sama seperti kita beringat hak nak kena macam-macam tadi. Hak Allah kata boleh ni tak ada masalah, tapi hak Allah kata tak boleh ni aku duk buat ke tak? Kalau aku buat pula, apa yang aku nak kena di akhirat besok? Sampai tahap tu tak kita fikir, sama seperti kita fikir bebanan benda-benda yang kita lakukan dari sudut pelanggaran terhadap COVID. Sama ke tidak? Sama ke tidak, Ustaz? Sama ke tidak? Itu masing-masing fikirlah. Bagaimana kita mengambil dua benda tersebut? Dari sudut ambil berat hak ni dengan memikir tentang kepentingan duniawi semata-mata, tetapi kita meninggalkan kepentingan akhirat hak kita nak hadapi. Seolah-olah kita merasakan hak akhirat tu lagi ringan, hak akhirat tu lagi remeh sehingga kita sanggup melanggar. Sebab apa? Sebab tak kena terus. Kita buat apa-apa dosa pun tak ada apa. Buat apa-apa maksiat pun tak ada apa. Buat apa-apa tegahan pun tak jadi apa. Buat apa-apa larangan tak jadi apa. Tapi benda hak tak jadi apa, tak jadi apa, tak jadi apa tu, tuan-tuan nak kena bila? Akhirat besok. Fikir ni.
Fikir ni lebih tuan-tuan. Hak atas dunia tu atas dunia lah. Hak tu pun kita kena jaga. Bukan kata tak jaga. Tapi hak ni hak kita nak hadap lagi teruk di mahsyar Allah. Tu yang pertama.